Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Badariah binti Mahfuz, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Batu Unjur. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nabil Ashraf, penceramah jemputan kita pada malam ini. Yang dihormati Barisan Kepimpinan Penolong Kanan Sekolah Kebahasaan Batu Unjur, Barisan Kepimpinan PIBG Sekolah Kebahasaan Batu Unjur, Barisan Guru-Guru dan Kaki Tangan Sekolah Kebahasaan Batu Unjur, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita pada malam ini untuk kita bersama menyertai dan mendengar majlis ilmu yang dilaksanakan secara atas talian pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut bersama kami pada malam ini untuk sama-sama kita memeriahkan lagi majlis ilmu kita pada malam ini insya-Allah. Hadirin sekalian, sebelum kita meneruskan program kita, saya menyeru agar kita sama-sama berkongsi link untuk sama-sama memeriahkan lagi pada sahabat handai kita untuk sama-sama mengikuti majlis ilmu kita pada malam ini insya-Allah. Jadi bagi menjimatkan masa, kita akan teruskanlah majlis kita pada malam ini. Jadi dengan bagi menambahkan keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini, marilah sama-sama kita menadah tangan menaminkan doa yang akan dipimpin oleh Yang Bahagia Ustaz Muhammad Wafi bin Rosli. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Karim, sesungguhnya pada malam yang penuh bersejarah ini kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesyukuran kami dalam menjayakan kuliah perdana Isra' Mi'raj anjuran Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Batu Unjur pada tahun 2021. Justru dengan itu ya Allah, Kau rahmatilah majlis ini, berkatilah ia, kurniakanlah kepada kami kefahaman ilmu, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Semoga dengannya kami dapat menghayati dan mengamalkan apa yang kami pelajari. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di kalangan kami pada hari ini diuji dengan kesusahan, maka Kau bantulah dia. Jika ada di kalangan kami yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah dia ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang diuji dengan kesedihan, maka Kau kabarkanlah berita gembira buatnya. Dan jika ada di kalangan kami yang diuji dengan kesempitan, maka Kau lapangkanlah dia. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha memakbulkan. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami hati yang tenang, jiwa yang tenteram, serta roh yang sentiasa mempunyai sifat syukur, sabar, ikhlas dan amanah dalam melakukan setiap pekerjaan. Kau jauhkanlah daripada kami sifat ujub, riak, takabur, fitnah, buruk sangka dan khianat. Sesungguhnya ia adalah penghalang kepada kami untuk menuju syurga-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Wafi bin Rosli atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Alhamdulillah pada malam ini Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Batu Unjur telah berjaya mengadakan majlis yang julung-julung kalinya secara atas talian ini ya. Jadi tahniah diucapkan kepada Panitia Pendidikan Islam dan juga Bahasa Arab kerana mencetuskan idea untuk mengadakan majlis pada malam ini. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Badariah binti Mahfuz, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batu Unjur untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis, Ustaz Mansur, kerana memberikan saya sedikit masa untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis yang barakah ini. Yang berbahagia penceramah jemputan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nabil Ashraf, yang berusaha Barisan Pentadbir Sekolah Kebangsaan Batu Unjur, Barisan Jawatan Kuasa Majlis Sambutan Isra' Mi'raj peringkat sekolah, para guru, para ibu bapa, para pelajar serta hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah pada hari ini Sekolah Kebangsaan Batu Unjur melalui Panitia Pendidikan Islam telah berjaya menganjurkan satu majlis iaitu ceramah perdana bersempena salah satu peristiwa agung dalam kalender umat Islam iaitu peristiwa Isra' Mi'raj. Tahniah saya ucapkan kepada Barisan Jawatan Kuasa Program yang berusaha keras untuk memastikan program ini dapat dijalankan seperti mana yang dirancang. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, peristiwa Isra' merupakan peristiwa perjalanan insan agung iaitu Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril alaihi salam pada sebahagian malam daripada kota Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis yang terletak di Palestin. Manakala Isra' pula adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW naik ke langit daripada Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha untuk memperlihatkan kepada baginda akan kebesaran dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di alam yang atas. Pastinya banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlaku sepanjang perjalanan Isra' Mi'raj ini yang boleh kita ambil iktibar dan tauladan oleh seluruh umat Islam. Saya mewakili seluruh warga SKBU amat mengalu-alukan pernyataan hadirin hadirat sekalian, terutama para pelajar ke majlis ceramah perdana sempena Isra' Mi'raj ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang diperolehi oleh semua orang yang mengikuti majlis kita pada malam ini. Malam ini lebih baik sepatutnya kita dapat bersemuka dengan Ustaz. Tetapi kita faham dalam keadaan PKP dengan SOP COVID-19 yang dikuasa oleh MKN, maka majlis ini dapatlah kita jalankan secara virtual. Ya. Oleh itu, SKBU mengambil inisiatif untuk mengadakan majlis ini secara norma baru. Dan saya tahu semua pelajar saya sudah mengetahui bagaimana keadaan norma baru ini. Mudah-mudahan ianya menjadi satu amal yang memberikan kebaikan dan manfaat buat kita semua. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Guru Besar kerana sudi menyampaikan ucapan pada malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan sebentar tadi sedikit sebanyak memberikan input kepada kita insya-Allah. Di samping seterusnya nanti kita akan mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Jadi kita dapat sama-sama mendalami lagi lah perjalanan apa yang dimaksudkan dengan Isra' wal Mi'raj. Apa itu Isra' dan apa itu Mi'raj. Hadirin sekalian,
pada malam ini saya amat mengalukanlah kepada semua agar kongsi link untuk ramai lagi yang boleh masuk mendengar ceramah kita pada malam ini, insya-Allah. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka saya akan memperkenalkan secara ringkas biodata tuan penceramah kita yang dijemput khas pada malam ini. Beliau adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Nabil Ashraf. Dilahirkan di Greek, Perak. Berlatar belakangkan pendidikan lulusan ijazah sarjana muda daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, dalam jurusan Undang-Undang dan Syariah. Beliau juga telah mendapat pendidikan agama secara bertalaki dan juga bersanad daripada sejumlah ulama dan asatizah berbangsa Melayu maupun bahasa Arab. Di antaranya ialah Syekh Dr. Salim Ulwan Al-Husaini, Mufti Darul Fatwa Australia. Syekh Dr. Omar bin Muhammad Khalash Al-Husaini. Dan ramai lagi lah yang beliau banyak menuntut ilmu daripada mereka ini. Jadi kita tak mau memanjangkan lagi masa. Tanpa melengahkan masa, selepas ini kita akan lebih kenal Ustaz lah. Ustaz akan ceramah nanti, mungkin dia akan cerita sikit lah latar belakang dirinya dan juga meneruskan dengan ceramah kita, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Nabil Ashraf untuk menyampaikan kuliah perdana Isra' wal Mi'raj kepada kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Fatafaddal mashkura. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Mansur sebagai pengacara majlis kita pada malam ini. Puan Guru Besar, Puan Badaria, barisan pentadbir, seterusnya para penonton yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya harap semuanya sihat-sihat belaka. Kita sikit lagi nak masuk bulan Ramadan. Tak lama lagi dah. Sekarang bulan Rajab, dah hujung-hujung bulan Rajab, nak masuk Sya'ban, kemudian dah Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila masuk saja bulan Rajab, umat Islam kebiasaannya akan menceritakan tentang salah satu mukjizat yang agung yang telah berlaku kepada Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, mukjizat-mukjizat yang telah berlaku ketika hayat baginda sallallahu alaihi wasallam lebih 3000 mukjizat. Ada lebih 3000 mukjizat yang telah berlaku ketika hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat Al-Isra' wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan dan puan-puan, di Masjidil Haram di sanalah terletaknya Kaabah. Dan orang pertama yang telah membina Kaabah adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah orang pertama yang telah membina Kaabah. Kemudian setelah 40 tahun membina Kaabah, Nabi Adam alaihi salam telah pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestin, dan di sana Nabi Adam telah membina Masjidil Aqsa. Jadi orang yang pertama yang membina Masjidil Haram, orang pertama yang membina Kaabah adalah Nabi Adam alaihi salam, dan orang yang pertama membina Masjidil Aqsa
juga adalah Nabi Adam alaihi salam. Perjalanan Al-Isra adalah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam peristiwa ini berlaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berada di rumah Ummu Hani. Pada malam tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Ummu Hani. Ummu Hani siapa? Ummu Hani adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tidur di antara dua bapa saudara baginda, iaitulah Abbas dan Al-Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhum. Maka pada malam tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, Jibril alaihi salam telah datang, telah turun. Dan Jibril alaihi salam telah membuka bumbung rumah Ummu Hani tanpa menjatuhkan apa-apa ke atas ahli rumah. Jibril buka bumbung rumah Ummu Hani. Kemudian apakah yang telah dibuat oleh Jibril alaihi salam? Jibril telah mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril telah membasuh dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian diisikan dengan satu bekas yang berisi iman dan hikmah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kuat untuk melihat keajaiban-keajaiban yang telah baginda lihat pada malam tersebut. Jadi daripada rumah Ummu Hani, Jibril alaihi salam telah mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram, ke Kaabah, kemudian di sana dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicuci dengan air Zam-Zam, diisikan dengan bekas berisi iman dan hikmah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa utitu bil buraq." Nabi kata kemudian didatangkan kepadaku al-buraq. Apakah itu buraq? Nabi kata, "Wa huwa dabbatun abyadun tawil." Buraq itu adalah satu binatang berwarna putih yang panjang, fawqal himari wa dunal baghal. Saiz buraq ni macam mana? Besar mana buraq? Nabi kata fawqal himar, lebih besar daripada himar, lebih besar daripada keldai, wa dunal baghal, tapi lebih kecil daripada baghal. Baghal adalah kacukan antara kuda dengan keldai. Kacukan kuda dengan keldai akan lahir baghal. Jadi saiz buraq ini kata Nabi SAW, fawqal himar, lebih besar daripada keldai, wa dunal baghal, dan lebih kecil daripada baghal. Dan lajunya buraq ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfi. Nabi SAW kata buraq ini dia meletakkan kakinya di tempat yang paling jauh matanya boleh melihat. Buraq ini meletakkan kakinya di tempat yang paling jauh yang mata dia boleh lihat. Buraq ini bergerak dengan sangat laju. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Jadi peristiwa Al-Isra berlaku dengan Nabi SAW menunggang Al-Buraq. Nabi menunggang buraq. Apabila Nabi SAW nak menaiki buraq, apabila Nabi nak menaiki buraq, buraq ini tak duduk diam. Dia bergerak-bergerak. Dia tak duduk diam bila Nabi nak naik atas dia. Kenapa? Sebab buraq ini terlalu gembira. Nabi Muhammad SAW akan naik atas dia. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seafdal makhluk. Makhluk yang paling afdal. Tak ada makhluk yang lebih afdal daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi buraq ini dia excited. Dia seronok sangat. Dia tak duduk diam bila Nabi SAW nak naik atas dia. Kata Jibril alaihi salam kepada buraq. Jibril alaihi salam kata, "Usbut, tetaplah kamu wahai buraq. Fa wallahi ma rakibaka ahadun akramu 'indallahi min Muhammad." Jibril kata, "Tetaplah kamu wahai buraq. Demi Allah,
Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Muhammad yang pernah naik atas Kaabah. Lalu Buraq itu pun duduk diam-diam. Lalu ia ditunggang oleh Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihi salam. Maka bermulalah perjalanan Al-Isra. Dalam perjalanan Al-Isra, Nabi SAW dan Jibril yang merupakan penghulu para malaikat. Penghulu para malaikat adalah siapa? Jibril alaihi salam. Jibril adalah penghulu semua malaikat. Ketua para malaikat adalah Jibril. Jibril alaihi salam bersama dengan penghulu para anbiya, penghulu anak Adam Nabi Muhammad SAW pada malam itu telah diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki Al-Buraq. Tetapi di dalam perjalanan itu, para penonton semua, Nabi Muhammad SAW dan Jibril, mereka tidak terus ke Masjidil Aqsa. Bahkan di dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihi salam telah berhenti di beberapa tempat. Mereka telah berhenti di beberapa tempat. Apabila mereka menaiki Buraq, sampai di satu tempat, Buraq itu berhenti dan Jibril alaihi salam meminta daripada Nabi Muhammad SAW agar baginda mendirikan solat sunat 2 rakaat. Dan di tempat itu ada banyak pohon tamar, ada banyak pokok kurma. Ada banyak pokok kurma dekat kawasan tu. Jibril alaihi salam minta daripada Rasulullah untuk baginda mendirikan solat sunat 2 rakaat di sana. Maka Nabi Muhammad SAW pun mendirikan solat sunat 2 rakaat di tempat tersebut. Lalu Jibril alaihi salam tanya kepada Nabi Muhammad, "Atadri aina sallait?" Wahai Rasulullah, adakah kamu tahu di mana kamu telah solat? Nabi Muhammad SAW kemudiannya dikhabarkan oleh Jibril. Jibril bagi tahu kepada Nabi Muhammad. Jibril alaihi salam kata, ini adalah tempat yang dinamakan sebagai Yathrib. Yathrib adalah nama lama bagi Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, nama asal Madinah sebelum itu adalah Yathrib. Maka Jibril alaihi salam bagi tahu kepada Nabi Muhammad bahawa baginda telah melaksanakan solat sunat 2 rakaat di Yathrib, di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian mereka teruskan lagi perjalanan. Dan berhenti pula di tempat yang kedua, iaitu di Turi Saina, ataupun orang Melayu selalu sebut Tur Sina. Mereka berhenti di Turi Saina, tempat di mana Nabi Musa alaihi salam telah mendengar kalam Allah yang azali dan abadi, bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, tiada mula, tiada akhir, tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Maka di Turi Saina, Nabi Muhammad SAW telah mendirikan juga solat sunat 2 rakaat. Kemudian mereka teruskan lagi perjalanan. Berhenti pula di satu tempat. Dan di sana baginda buat solat sunat 2 rakaat, iaitu di kota Madian. Kota Madian adalah kota Nabi Shu'aib. Alaihi salam. Jadi di sana Nabi Muhammad SAW telah mendirikan lagi solat sunat 2 rakaat. Kemudian teruskan lagi perjalanan. Nabi Muhammad SAW berhenti pula di satu tempat dan dirikan solat sunat 2 rakaat. Apakah tempat tersebut? Di Baitul Laham. Baitul Laham adalah rumah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan oleh ibu baginda yang merupakan seorang wali Allah yang salihah, yang taqiyah, yang naqiyah, iaitu Maryam. Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Maryam di Baitul Laham. Di sana juga Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan 2 rakaat untuk mengambil berkat dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mereka teruskan lagi perjalanan sampailah ke Masjidil Aqsa. Ketika mana Nabi Muhammad SAW bersama dengan Jibril berada di atas Buraq, telah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW beberapa perkara. Telah diperlihatkan beberapa perkara kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mana
Nabi berada di atas Buraq. Apa dia? Share banyak-banyak video ni supaya lebih ramai orang yang tahu kisah Al-Isra' dan Al-Mi'raj yang sebenarnya. Sebab ada kisah-kisah yang diselewengkan tentang Al-Isra' dan Al-Mi'raj yang tersebar pada musim-musim ini. Jadi kita share. Senang je dapat pahala kan, Masya Allah. Share je dengan niat yang ikhlas video ni. Share banyak-banyak pun tak apa. Dapat pahala. Dapat pahala. Senang saja. Antara peristiwa, antara perkara yang Nabi Muhammad SAW telah lihat ketika mana baginda berada di atas Al-Buraq, Rasulullah SAW telah ditunjukkan kepada baginda, telah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW dunia ini dalam rupa wanita yang tua. Telah dipertunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dunia dalam rupa paras wanita yang sangat tua, sangat-sangat tua. Ini menunjukkan bahawa masa yang berbaki di atas dunia ini adalah sedikit daripada masa yang telah berlalu ke atasnya. Maksudnya kiamat sudah pun dekat. Masa yang berbaki atas dunia ini adalah masa yang singkat. Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dunia dalam rupa paras wanita yang tua. Antara perkara yang telah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW lagi adalah Rasulullah telah lihat satu kumpulan manusia yang kepala mereka dipecahkan oleh para malaikat. Ada satu kumpulan manusia, kepala mereka ni dipecahkan oleh malaikat. Hancur, pecah. Kemudian kepala tu kembali balik. Dipecahkan lagi. Kemudian kembali balik. Dipecahkan lagi, kemudian dikembalikan balik. Mereka berasa sangat azab. Macam mana rasanya kepala dipecahkan? Subhanallah. Ngeri kalau kita bayangkan. Tapi Nabi telah lihat. Nabi telah melihat ada satu kumpulan manusia, kepala mereka dipecahkan oleh malaikat. Kemudian kepala itu kembali balik kepada asal. Dipecahkan lagi, kemudian dikembalikan balik kepada asal. Nabi Muhammad SAW telah bertanya kepada Jibril AS. Nabi tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril AS memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah satu kumpulan manusia yang kepala mereka berat untuk sujud kepada Allah. Itu adalah satu kumpulan manusia yang mereka meninggalkan solat fardu tanpa sebarang keuzuran. Orang yang tinggalkan solat fardu, solat 5 waktu tanpa sebarang keuzuran, itu gambaran azab yang dia akan dapat yang telah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara pertama yang kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman adalah solat. Ingat tu, perkara pertama tuan-tuan perempuan, para penonton semua, yang kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti setelah iman adalah apa? Solat fardu. Berapa ramai orang hari ini mereka meninggalkan solat fardu dengan saja-saja, dengan sebab malas. Subhanallahil azim. Hendaklah kita ingat bahawa ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, azab yang pedih bagi orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan solat tanpa sebarang keuzuran. Ingat tu para penonton semua, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tinggalkan solat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, solat. Jangan disebabkan main game, tinggalkan solat. Jangan disebabkan sangkut dalam traffic jam, tinggalkan solat. Jangan disebabkan nak tengok movie, nak tengok sinetron, nak tengok Korea, tinggalkan solat. Jangan sebab malas kita tinggalkan solat. Nabi SAW bersabda, mafhumnya, kalau seorang ini dia kematian semua orang yang dia sayang dan dia kehilangan semua harta bendanya, itu lebih ringan daripada dia. Itu lebih ringan bagi dia daripada dia meninggalkan satu solat fardu tanpa sebarang keuzuran. Itu lebih ringan bagi dia daripada dia meninggalkan satu solat fardu tanpa sebarang keuzuran. Antara perkara yang Nabi SAW telah lihat lagi pada malam
pada malam Al-Isra, ketika mana baginda dalam perjalanan Al-Isra, Rasulullah SAW telah melihat satu kumpulan manusia yang mereka makan daging yang busuk. Pernah bau tak? Pernah tengok tak macam mana daging yang busuk? Nabi Muhammad SAW telah melihat ada satu kumpulan manusia, mereka memakan daging yang busuk, sedangkan ada daging yang segar. Ada daging yang segar mereka tinggalkan dan mereka makan daging yang busuk. Nabi Muhammad SAW tanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, siapakah mereka ni? Siapakah mereka ini yang mereka tinggalkan daging yang segar tapi mereka makan daging-daging yang busuk? Jibril alaihissalam bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, mereka itu adalah penzina. Itu adalah gambaran azab bagi orang yang telah berzina ketika mana mereka di dunia. Jangan kita dekati zina. Jangan kita libatkan diri kita dengan zina. Kemudian antara perkara yang telah dilihat oleh Nabi SAW lagi, ketika mana Nabi dalam perjalanan Al-Isra, Nabi SAW telah menghidu satu bau yang harum, satu bau yang wangi ketika mana baginda berada di atas Burak. Bau yang harum, bauan yang sangat wangi. Nabi SAW tanyakan kepada Jibril alaihissalam, daripada mana datang bau yang wangi ni? Daripada mana datang bau yang wangi ni, bau yang harum ni? Jibril alaihissalam bagi tahu, itu adalah bau yang keluar daripada kubur Masyitah bintu Fir'aun. Itu adalah bau yang keluar daripada kubur Masyitah bintu Fir'aun. Masyitah maksudnya apa? Masyitah ni bukannya nama. Masyitah ni maksudnya tukang sikat. Masyitah bintu Fir'aun. Tukang sikat rambut anak Fir'aun. Tukang sikat rambut anak Fir'aun. Bau yang wangi tu keluar daripada kubur tukang sikat rambut anak Fir'aun. Apa kisah yang berlaku kepada perempuan ini? Apa kisah yang berlaku kepada Masyitah, tukang sikat rambut anak Fir'aun ni, sehingga dizahirkan kemuliaan dia kepada Nabi Muhammad SAW, keluar bau yang harum daripada kuburnya dalam peristiwa Al-Isra? Kisahnya macam ni. Subhanallahil'azim. Fir'aun, macam kita tahu, seorang raja yang kafir, yang zalim, yang tidak merahmati manusia, yang sangat kejam, dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, sedangkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja Tuhan yang sebenarnya. Hanya Allah Taala saja yang berhak untuk disembah. Fir'aun ni dia ada anak, dan ada seorang yang ditugaskan untuk menyikat rambut anak dia, yang digelar sebagai Masyitah. Masyitah ni maksudnya tukang sikat rambut. Maka satu hari Masyitah, dia ni sikat rambut anak Fir'aun. Dia sikat rambut anak Fir'aun. Tengah dia duduk sikat rambut anak Fir'aun ni, tuan-tuan perempuan, sikat dia terjatuh daripada tangan dia, terjatuh daripada genggaman dia. Jadi bila sikat dia jatuh, dia tengah duduk sikat rambut anak perempuan Fir'aun ni, sikat dia terjatuh. Waktu dia nak ambil sikat dia yang terjatuh tu, Masyitah kata Bismillah, dengan nama Allah. Dia kata Bismillah. Dia ambil sikat tu dan disebut Bismillah. Anak Fir'aun ni terdengar tukang sikat ni kata apa? Bismillah. Anak Fir'aun ni dia percaya bapak dia Tuhan. Bapak sesat, anak pun sesat juga. Jadi anak Fir'aun ni dia percaya bapak dia tu adalah Tuhan. Jadi bila Masyitah bintu Fir'aun, bila Masyitah dia nak ambil sikat tadi, Masyitah kata Bismillah. Bila nak ambil sikat tu, Masyitah kata Bismillah. Anak Fir'aun ni dia rasa terkejut. Anak Fir'aun ni terkejut. Dia tanya kepada Masyitah, sebab Masyitah kata Bismillah. Dia tanya, anak perempuan Fir'aun ni tanya kepada Masyitah, awalaki rabbi ghairu abi? Anak Fir'aun tanya kepada Masyitah, wahai Masyitah, adakah engkau ada Tuhan selain daripada anakku? Dia kata, wahai Masyitah, adakah engkau ada Tuhan selain daripada bapa aku? Masyitah dia tak takut kepada Fir'aun.
Walaupun dia seorang perempuan, dia tak takut kepada Fir'aun. Ada sebahagian lelaki-lelaki yang gagah, yang sadar-sadar takut dengan Fir'aun. Sebab Fir'aun ni zalim. Masyitah dia tak takut dengan Fir'aun. Masyitah kata apa? Rabbi wa Rabbu abiki huwa Allah. Dia cakap dengan penuh yakin, dengan penuh ketegasan. Dia kata, Tuhanku dan Tuhan bapa kamu adalah Allah. Anak Fir'aun ni dia marah sangat. Dia marah. Sebab dia percaya bapa dia adalah Tuhan. Sedangkan bapa dia manusia macam kita. Bukannya Tuhan. Bila dia marah, dia ugut Masyitah. Dia kata, anak Fir'aun ni kata, kalau kau tak tarik balik perkataan kau, aku report dekat bapa aku. Masyitah tak takut. Masyitah tak tarik perkataan dia. Dia tetap dengan agama Islam. Dia percaya Allah adalah Tuhan seluruh alam. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mencipta segala sesuatu. Maka hanya Allah Ta'ala sahaja yang berhak untuk disembah. Anak Fir'aun ni, bila Masyitah tak mau tinggalkan agama Islam, tak mau percaya Fir'aun itu adalah Tuhan, anak Fir'aun pergi mengadu dekat bapa dia. Dia pergi mengadu dekat bapa dia bahawa Masyitah mengikut agama Islam seperti yang diajarkan oleh Musa alaihissalam. Apabila diadukan kepada Fir'aun, Fir'aun rasa sangat marah. Fir'aun buat apa? Fir'aun suruh orang-orang dia datangkan Masyitah dengan anak-anak dia sekali. Kemudian Fir'aun suruh orang-orang dia siapkan satu bekas yang besar berisi minyak dan air yang menggelegak, yang dipanaskan sampai menggelegak dalam satu bekas yang besar. Bila Masyitah dan anak-anaknya datang, Fir'aun ugut Masyitah. Fir'aun kata, wahai Masyitah, kalau kamu tak tinggalkan agama Islam, aku akan bunuh anak-anak kamu. Seorang demi seorang. Masyitah tetap dengan agama Islam. Dia tak mau tinggalkan agama Islam. Ini agama yang benar. Maka Fir'aun dia suruh orang dia ambil seorang demi seorang anak Masyitah untuk dibunuh dengan cara dimasukkan dalam air dan minyak yang menggelegak tadi. Dia bawa seorang anak Masyitah. Dia tanya kepada Masyitah. Fir'aun tanya kepada Masyitah, adakah kau nak tinggalkan agama Islam ataupun tidak? Masyitah kata tidak. Dibunuh seorang anak Masyitah. Dilepaskan anak Masyitah ni dalam bekas yang besar berisi minyak dan air yang menggelegak tersebut. Mati seorang anak Masyitah di hadapan matanya. Kemudian dibawa lagi seorang anak Masyitah. Diugut lagi sekali kepada Masyitah, adakah? Fir'aun kata kepada Masyitah, adakah kau nak tinggalkan agama Islam ataupun tidak? Masyitah kata, aku tak mahu tinggalkan agama Islam. Dibunuh lagi anak Masyitah yang kedua. Kemudian akhirnya sampailah seorang demi seorang anak Masyitah dibunuh. Sehinggalah tinggal seorang anak Masyitah yang masih lagi menyusu. Tinggal seorang lagi anak Masyitah yang masih menyusu. Apabila tinggal seorang lagi anak Masyitah yang masih menyusu ini, Masyitah dukung baby ni, dia dukung bayi ni masih menyusu lagi. Kemudian Fir'aun dia suruh orang dia ambil bayi Masyitah ini dan dia nak bunuh baby yang dilahirkan oleh Masyitah ini, yang masih menyusu lagi, baby kecil lagi, tengah menyusu lagi. Fir'aun ugut lagi Masyitah. Fir'aun kata, wahai Masyitah, kalau kau tak mau tinggalkan agama Islam, Fir'aun kata, wahai Masyitah, kalau kau tak mau tinggalkan agama Islam, aku akan bunuh anak engkau yang bayi ni, yang baby ni. Masyitah dia tetap tak mau tinggalkan agama Islam. Waktu tu dia tengah dukung bayi dia. Masyitah dukung bayi dia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bayi Masyitah ni boleh bercakap. Baby lagi kecil, tapi boleh bercakap dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah Ta'ala jadikan bayi Masyitah ni boleh berkata-kata. Bayi Masyitah ni kata apa? Baby kecil lagi, menyusu lagi. Bayi Masyitah ni kata, ya umma husbuti.
ولا تتقاعسي فإنك على الحق. Baby Masyitah ni kata, wahai ibuku yang aku sayangi, tetaplah kamu dalam agama Islam dan jangan kamu ragu-ragu kerana sesungguhnya kamu di atas akidah yang benar. Lalu apabila Masyitah dia mendengar bayi dia boleh bercakap, hati dia jadi lebih tetap dengan agama Islam. Lalu Firaun membunuh bayi milik Masyitah. Maka terbunuh semua anak Masyitah di dalam air dan minyak yang menggelegak tersebut. Mati semua anak Masyitah depan dia, depan mata dia. Berpisah daging-daging daripada tulang-tulang anaknya di hadapan matanya sendiri. Dan yang tinggal sekarang hanyalah Masyitah. Firaun yang kejam, yang zalim, yang kafir ini, dia katakan kepada Masyitah. Firaun kata kepada Masyitah, wahai Masyitah, kalau kau tak mahu tinggalkan agama Islam, maka aku akan membunuhmu. Firaun nak bunuh Masyitah pula. Masyitah kata, aku tak akan tinggalkan agama Islam. Tetapi setelah engkau bunuh aku ada satu permintaan. Supaya engkau menghimpunkan tulang belulang aku dan anak-anakku dan ditanamkan di satu lubang di dalam kubur yang sama. Lalu Firaun dia bunuh Masyitah. Dia lepaskan Masyitah dalam bekas yang besar yang telah membunuh anak-anak Masyitah tadi. Bekas yang besar berisi air dan minyak yang menggelegak tadi. Kemudian dilepaskan, dibunuh Masyitah, ditolak Masyitah jatuh dalam air dan minyak yang menggelegak tersebut. Lalu matilah Masyitah. Gugurlah Masyitah sebagai syuhada, sebagai salah seorang daripada orang yang mati syahid kerana mempertahankan akidahnya. Dia dizalimi oleh Firaun. Dan setelah Masyitah mati, setelah Masyitah telah pun wafat bersama dengan anak-anaknya, Firaun memerintahkan supaya ditanam tulang belulang Masyitah dan anak-anaknya ni dalam kubur yang sama. Setelah satu tempoh masa yang lama, setelah ribuan tahun, dalam peristiwa Al-Isra, ketika mana Nabi Muhammad SAW berada di atas Al-Buraq, telah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW kemuliaan Masyitah. Dikeluarkan, dizahirkan kepada Nabi Muhammad satu bau yang harum yang keluar daripada kubur Masyitah. Masyitah, tukang sikat rambut anak perempuan Firaun. Seolah-olah Masyitah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, lihatlah apa yang telah aku dapat. Lihatlah apa yang telah diganjarkan kepadaku dengan sebab aku mempertahankan agamamu, wahai Rasulullah, agama Islam. Semua Nabi membawa agama Islam. Tidak ada Nabi yang membawa agama selain daripada agama Islam. Nabi ada 124,000 orang. Semua Nabi beragama Islam. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa tidak membawa agama Kristian, agama Nasrani. Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi. Tak, semua Nabi bawa agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Satu-satunya agama yang diredai oleh Allah, diterima oleh Allah adalah agama Islam. Dan dalam satu hadis, Nabi kata, Al-Anbiya ikhwatul li'allat, dinuhum wahid. Nabi SAW, Nabi Muhammad bagi tahu bahawa para Nabi ini agama mereka satu. Dinuhum wahid. Agama mereka satu iaitu agama Islam. Satu-satunya agama samawi adalah agama Islam. Agama Kristian dan agama Yahudi bukannya agama samawi. Agama samawi satu saja, agama Islam. Okey. Jadi tengok Nabi Musa alaihi salam membawa agama Islam. Masyitah dia ikut agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dia ikut syariat hukum hakam yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka antara peristiwa yang Nabi Muhammad SAW telah lihat ketika mana baginda berada di atas Al-Buraq, Rasulullah SAW telah melihat, Rasulullah telah menghidu bau yang harum
yang keluar daripada kubur masyifah. Dan ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang tak sempat kita nak sebutkan secara terperinci setiap satu daripadanya. Kisah Isra' Mi'raj ni kalau kita nak ceritakan secara detail, kita perlukan satu tempoh masa yang lama, satu tempoh masa yang panjang. Dengan kesempatan masa yang ada ni, kita ringkaskan saja. Jadi, Jibril alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berada di atas burak, dan burak ni terus sampai ke, berhenti di beberapa tempat, akhirnya mereka sampai ke Masjidil Aqsa. Akhirnya mereka sampai ke Masjidil Aqsa. Apa maksud Aqsa? Masjid Al-Aqsa. Apa maksud Aqsa? Aqsa maksudnya jauh. Aqsa maksudnya jauh. Kenapa Masjidil Aqsa dipanggil sebagai Masjidil Aqsa? Kerana ia jauh daripada Masjidil Haram. Kerana ia jauh daripada Mekah. So itulah Masjidil Aqsa dipanggil sebagai Masjidil Aqsa. Masjid yang jauh, iaitu jauh daripada Masjidil Haram, jauh daripada Mekah. Tentang Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi barakna haulah." Masjidil Aqsa ini adalah Masjidil Aqsa ini diberkati kawasan di sekelilingnya, iaitu di negara Syam. Negara Syam adalah negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara Syam adalah negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara Syam hari ini merangkumi beberapa buah negara. Tuan-tuan perempuan, para penonton semua, negara Syam hari ini merangkumi beberapa buah negara. Negara Syam hari ini merangkumi negara Palestin, Jordan, Syria, Lebanon dan sebahagian daripada Mesir. Ada sebahagian daripada Mesir termasuk dalam negara Syam. Ini dipanggil sebagai Biladus Syam, negara Syam. Macam lebih kuranglah konsep dia macam kita di Malaysia ni kita ada istilah Nusantara. Kan? Nusantara ni kat mana? Malaysia, selatan Thailand, Filipina dulu, Kemboja dulu, kemudian Indonesia, Brunei, Singapura, ini dulu dipanggil sebagai Nusantara. Dipanggil sebagai Nusantara kan? Bukan sebuah negara, beberapa buah negara hari ini. Maka negara Syam, Biladus Syam merangkumi beberapa buah negara yang telah saya sebutkan tadi. Negara Syam adalah negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestin, Jordan, Syria, Lebanon dan sebahagian daripada Mesir. Dan ibu negara Syam adalah Palestin. Ibu negara Syam adalah negara Palestin. Negara Syam adalah negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Banyak wahyu yang diturunkan ke atas para nabi di negara Syam. Banyak wahyu yang turun di negara Syam kepada para nabi. Dan negara Syam, keberkatan negara Syam itu telah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan negara Syam. Nabi Muhammad telah mendoakan negara Syam. Satu ketika Nabi doa, Allahumma barik Syamina wa Yamanina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika telah berdoa, Allahumma barik Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah negara Syam kami dan negara Yaman kami. Ya Allah, berkatilah negara Syam dan negara Yaman. Kemudian ada seorang sahabat dia kata. Seorang sahabat ni kata apa? Wa najadina ya Rasulullah. Dan negara Najat kami juga wahai Rasulullah. Negara Najat juga wahai Rasulullah. Najat hari ni dekat mana? Dekat Riyadh. Negara Riyadh. Kemudian sahabat ni Rasulullah doa lagi. Allahumma barik Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah negara Syam dan negara Yaman. Sahabat ni tanya lagi, wa najadina ya Rasulullah, dan najat kami juga wahai Rasulullah. Rasulullah ulang lagi doa yang sama. Allahumma barik Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah negara Syam dan negara Yaman. Sahabat ni kata lagi, wa najadina ya Rasulullah, dan negara Najat juga, negara Riyadh juga wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan keberkatan negara Najat. Rasulullah katakan kepada sahabat ini, daripada sana nanti, daripada Najat akan terbitnya tanduk syaitan. Dan di sana ada ulama detailkan lagi apa yang dimaksudkan dengan kata Nabi SAW bahawa daripada Najat sana akan terbitnya tanduk syaitan.
Jadi keberkatan negara Syam didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Guru saya, ada guru saya daripada negara Syam. Ada guru saya asal daripada negara Syam. Dia bagi tahu kepada kami, buah apple di negara Syam, kalau letak atas meja, bau harum, bau wangi daripada apple tersebut. Kita cuba kat Malaysia ni, kita pergi Econ Safe ke mana kan? Pergi Econ Safe, kita beli apple, ada tak bau wangi? Tak ada selalunya kan? Subhanallah, ini keberkatan negara Syam. Negara Syam adalah negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak beli olive oil, nak beli minyak zaitun, negara yang antara minyak zaitun dia high quality, kualiti yang tinggi, negara Syam. Palestin, Jordan, Lebanon, Syria dan sebagainya daripada Mesir. Jadi ini tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terletak di ibu negara Syam, iaitu di Palestin. Apabila Nabi Muhammad dan Jibril alaihi salam sampai ke Masjidil Aqsa, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan seluruh nabi di Masjidil Aqsa. Berapa bilangan nabi semua? Bilangan nabi kesemuanya pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu hadis, ada seorang sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni tanya kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, kam adadul anbiya?" Wahai Rasulullah, berapakah bilangan nabi? Bilangan nabi ada berapa orang? Nabi Muhammad kata 124,000 orang. Bilangan nabi ada 124,000 orang. Ramai bilangan nabi, subhanallah. Dan dari kalangan 124,000 orang ada 313 orang rasul. Jadi ketika mana Nabi Muhammad SAW telah sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mendapati semua nabi dihimpunkan di Masjidil Aqsa. Walaupun para nabi yang telah wafat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemua mereka berhimpun di Masjidil Aqsa. Lalu para nabi melaksanakan solat 2 rakaat, berimamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengimamkan para anbiya. Nabi Muhammad adalah imam bagi para nabi pada malam tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu para anbiya, sayyidul anbiya, penghulu para nabi. Ketua bagi para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas, tuan-tuan perempuan, para penonton semua. Walaupun Nabi Muhammad adalah yang terakhir diutuskan, Nabi Muhammad adalah penghulu bagi para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Allah Taala berfirman bahawa kita ni umat Nabi Muhammad ni adalah sebaik-baik umat dari kalangan manusia. Antara sebabnya kata ulama, kerana nabi yang diutuskan kepada umat ini adalah seafdal nabi, sebaik-baik nabi. Disebabkan nabi yang diutuskan kepada umat ini adalah penghulu para nabi, maka umat ini menjadi sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Jadi apabila Nabi telah sampai ke Masjidil Aqsa, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, inilah yang dipanggil sebagai Isra. Al-Isra. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Jadi kita dah sebut tadi, tuan-tuan perempuan, orang pertama yang membina Masjidil Aqsa adalah siapa? Nabi Adam. Nabi Adam beragama apa? Agama Islam. Maka Masjidil Aqsa adalah milik kita, orang Islam. Bukannya milik orang-orang Zionis, orang kafir, Yahudi. Tidak. Bahkan Masjidil Aqsa dan Palestin adalah milik orang Islam. Jadi perjalanan Al-Isra berlaku dengan burak, salah satu binatang daripada syurga. Perjalanan Al-Isra berlaku dengan burak. Adapun Al-Mi'raj, adapun perjalanan Al-Mi'raj, ia berlaku bukan dengan burak. Perjalanan Mi'raj berlaku bukan dengan burak. Bahkan Mi'raj berlaku dengan Al-Mirqat. Mi'raj berlaku dengan Al-Mirqat. Apa itu Al-Mirqat? Al-Mirqat ia seperti tangga. Ia seperti tangga. Satu daripada emas, satu daripada perak. Satu daripada emas, satu daripada perak. Ini Al-Mirqat. Jadi
Al-Mi'raj ke langit tu, ke arah atas itu bukannya berlaku dengan buraq. Al-Mi'raj berlaku dengan Al-Mirqat. Ia adalah satu tangga daripada emas, satu daripada perak. Satu daripada emas, satu daripada perak sampai ke atas. Di sini satu peringatan yang sangat penting. Kita ahli sunnah wal jamaah, orang Islam, kita belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau adik-adik masih ingat, kita belajar sifat 20 dekat sekolah. Ada belajar sifat 20 dalam silibus sekolah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, sifat 20. Antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith bermaksud bersalahan Allah dengan yang baharu. Bersalahan Allah dengan yang baharu. Maksudnya Allah tak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Makhluk ini lemah. Kalau Allah sama dengan makhluk, bermaksud Allah Ta'ala juga lemah. Makhluk ini diciptakan. Kalau Allah sama dengan makhluk, bermaksud Allah Ta'ala juga diciptakan. Jadi mustahil Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Kerana Allah tidak lemah. Dan Allah Maha berkuasa. Dan Allah tidak diciptakan. Bahkan Allah yang menciptakan. Jadi Allah tidak sama dengan makhluk. Allah yang ciptakan jisim yang besar seperti bukit dan gunung. Allah tidak sama dengan jisim yang besar. Allah, bila kita kata Allahu Akbar, bukan maksudnya Allah Maha besar dari segi saiz atau ukuran. Tidak. Bila kita kata Allahu Akbar, bermaksud Allah Ta'ala Maha besar dari segi kemuliaan dan keagungan. Allah Maha besar dari segi apa? Kemuliaan dan keagungan. Bukannya Allahu Akbar, bukan maksudnya Allah saiz dia paling besar. Tak. Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Allah tidak disifatkan dengan saiz atau ukuran, bentuk atau rupa. Allah yang ciptakan jisim yang besar, Allah tidak sama dengan jisim yang besar. Allah yang menciptakan jisim yang kecil, macam semut, macam habuk, jisim yang kecil, Allah tidak sama dengan jisim yang kecil. Allah yang menciptakan jisim yang halus. Apa itu jisim yang halus, para penonton semua? Jisim yang halus adalah jisim yang tidak dapat dipegang dengan tangan. Jisim yang halus apa dia? Jisim yang tidak dapat dipegang dengan tangan. Contohnya apa? Cahaya, kegelapan, udara, roh. Ini jisim yang halus. Boleh tak pegang cahaya? Tak boleh. Boleh tak pegang kegelapan? Tak boleh. Boleh tak pegang roh, udara? Tak boleh. Di sisi ulama tauhid, ini juga dikira sebagai jisim. Jisim apa? Jisim yang halus. Allah yang ciptakan jisim yang halus, Allah tidak sama dengan jisim yang halus. Allah juga yang telah menciptakan jisim yang kasar. Apa itu jisim yang kasar, para penonton semua? Jisim yang kasar adalah jisim yang dapat dipegang dengan tangan. Jisim yang kasar adalah jisim yang dapat dipegang dengan tangan, dapat dicapai dengan tangan. Seperti manusia boleh pegang dengan tangan. Pokok, meja, kayu, batu boleh pegang dengan tangan. Ini jisim yang kasar. Allah yang menciptakan jisim yang kasar, Allah tidak sama dengan jisim yang kasar. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, Laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu maksudnya mathil, persamaan. Tiada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah tidak sama dengan seluruh makhluk ciptaannya. Maka Allah tidak disifatkan dengan jisim. Allah bukannya jisim. Allah bukannya jisim yang kasar, Allah bukan jisim yang halus. Allah bukan jisim yang besar, Allah bukan jisim yang kecil. Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Allah tidak disifatkan dengan anggota badan, tangan ke, kaki ke, betis ke, badan ke, tidak. Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Allah tidak disifatkan dengan saiz atau ukuran atau bentuk atau rupa. Ini semua sifat makhluk. Allah tidak disifatkan dengan anggota badan yang kecil atau anggota badan yang besar, kerana itu adalah sifat makhluk. Allah juga tidak disifatkan dengan perasaan, kerana perasaan adalah sifat makhluk. Allah juga tidak disifatkan dengan bertempat atau berarah, kerana itu adalah sifat makhluk. Kita manusia, kita makhluk. Kita berada di satu tempat. Kita berada di satu tempat. Udara juga makhluk. Allah juga yang ciptakan udara. Allah pencipta segala sesuatu. Allah yang ciptakan udara. Udara berada di mana? Udara berada di mana-mana tempat. Udara berada di mana-mana tempat.
Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kita, tak sama dengan manusia. Allah tak sama dengan udara. Allah bukannya di satu tempat. Kalau Allah berada di satu tempat, bermaksud Allah sama dengan manusia. Bermaksud Allah Ta'ala sama dengan binatang. Binatang di satu tempat. Kalau Allah di satu tempat, Allah sama dengan pokok. Pokok berada di satu tempat. Allah bukan di satu tempat. Allah juga bukan di mana-mana tempat. Kalau Allah berada di mana-mana tempat, bermaksud Allah sama dengan udara. Allah Subhanahu wa taala bukan di satu tempat dan Allah bukan di mana-mana tempat. Bahkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bukannya di satu tempat dan bukannya di mana-mana tempat. Allah ada tanpa tempat, bukan di satu tempat, bukan di mana-mana tempat. Okey, saya minta semua para penonton, sebabkan ini kita buat satu session saja, one way communication, sebab kita pakai live session kan. Jadi kita tak boleh nak interact dengan para penonton. Saya nak minta para penonton semua tulis di ruang komen, tulis Allah ada tanpa tempat. Tulis Allah ada tanpa tempat. Tulis nama ramai. Saya nak semua 200 orang lebih ni untuk tulis di ruang komen Allah ada tanpa tempat. Tunjukkan kepada saya yang tuan-tuan perempuan bersama-sama dengan saya pada sesi. Bukan saya cakap seorang. Kan? Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan di satu tempat dan Allah bukan di mana-mana tempat. Ini akidah Islam dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Allah tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Kata Imam Zunnun Al-Misri radhiyallahu anhu, anak murid Imam Malik. Imam Zunnun Al-Misri kata apa? Mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah bukan seperti itu. Apa sahaja yang tergambar dalam fikiran kita, sama ada perkara itu betul-betul ada, realiti, ataupun sekadar khayalan, sekadar imajinasi, itu adalah makhluk. Apa yang kita gambarkan dalam fikiran kita, itu adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Allah tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Nabi Muhammad SAW bersabda, la fikrata fir Rabb. Tidak boleh menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tergambar di fikiranmu, Allah bukan seperti itu. Ini akidah Islam. Akidah Islam, kita meyakini bahawa Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah, bukan di satu tempat dan bukan di mana-mana tempat. Jadi di sini satu nota yang penting, satu peringatan yang penting. Hati-hati dengan kisah-kisah palsu yang tersebar di luar sana. Ada sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad naik ke langit kerana Allah di langit. Tidak. Allah Ta'ala bukannya di langit. Allah bukannya dalam Kaabah. Allah bukannya di dalam syurga. Allah bukannya di atas arash. Allah bukan di atas kursi. Allah bukan di mana-mana. Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bukan di satu tempat dan bukan di mana-mana tempat. Kerana Allah tidak sama dengan makhluk. Bahkan seperti yang disebutkan oleh Puan Badariah tadi. Guru besar kita. Puan Badariah kata apa? Nabi Muhammad dinaikkan ke langit. Nabi dimi'rajkan ke langit untuk ditunjukkan kepada baginda keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebatnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas sana. Dan kejap lagi saya akan sebutkan beberapa perkara yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksikan dalam peristiwa Mi'raj apabila Rasulullah naik ke langit. Seperti mana Nabi Musa pergi ke Tursina bukan kerana Allah Ta'ala di Tursina. Seperti mana kita pergi tawaf di Kaabah bukan kerana Allah dalam Kaabah. Seperti mana kita pergi ke masjid bukan kerana Allah di masjid. Begitu juga Nabi Muhammad naik ke langit bukannya kerana Allah Ta'ala di langit. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperjalankan naik ke langit untuk ditunjukkan kepada baginda keajaiban-keajaiban alam yang atas. Kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas sana. Dan kita akan sebutkan beberapa perkara yang telah baginda SAW saksikan pada malam tersebut. Apabila Rasulullah berjalan menaiki Al-Mirqat, Rasulullah sampai ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, jarak untuk sampai antara sekarang kita berada di bumi yang pertama. Untuk sampai ke langit yang pertama, jaraknya 500 tahun perjalanan.
Langit pertama ke langit kedua 500 tahun. Langit kedua, ketiga, jarak setiap satu lapisan langit 500 tahun perjalanan. Ini seperti yang disebutkan oleh para ulama. Apabila Rasulullah sampai ke langit yang pertama, di langit pertama ada 2 pintu. Langit yang lain ada 1 je pintu. Tapi langit pertama ada 2 pintu. Pintu yang pertama dipanggil sebagai Babul Hafazah. Inilah pintu yang telah dimasuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril alaihi salam dalam peristiwa Mi'raj. Satu lagi pintu di langit yang pertama adalah Babut Taubah, pintu taubat. Dan pintu taubat itu masih lagi terbuka. Bila pintu taubat tertutup, pintu taubat ditutup apabila matahari terbit daripada barat. Apabila matahari terbit daripada barat, maka pintu taubat itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama, Nabi Muhammad telah berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua, Rasulullah telah berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad telah berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Muhammad pernah memberitahu kepada kita bahawa Nabi Yusuf dikurniakan kepada baginda separuh kecantikan. Dikurniakan separuh kecantikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Adapun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan sepenuh kecantikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah kata, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanul wajhi hasanus sauti." Nabi kata Allah tidak mengutuskan seorang nabi melainkan yang cantik rupa parasnya dan yang merdu suaranya. Dan Nabi kata, "Wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sauta." Dan sesungguhnya nabi kamu, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling merdu suaranya dan yang paling cantik rupa parasnya, paling kacak sekali. Subhanallahil azim. Semoga Allah Taala kurniakan kepada kita dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rupa paras baginda yang asli pada malam ini dan malam-malam yang berikutnya. Pada langit yang keempat, di langit yang keempat Nabi Muhammad telah berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima Nabi Muhammad telah berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam Nabi Muhammad telah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh Nabi Muhammad telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh Nabi Muhammad telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Muhammad kata Nabi Ibrahim adalah yang paling mirip dengan rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa paras Nabi Ibrahim adalah yang paling mirip dengan rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di langit ketujuh, ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa tuan-tuan dan puan? Ini contoh keajaiban ciptaan Allah yang berada di atas sana. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah seperti Kaabah bagi penduduk langit. Baitul Ma'mur adalah seperti Kaabah bagi penduduk langit. Kita penduduk bumi, kita tawaf mengelilingi Kaabah. Betul tak? Adapun penduduk langit iaitu para malaikat, mereka tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Penduduk langit mereka tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70,000 malaikat. Setiap hari ada 70,000 malaikat akan masuk dan buat tawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian 70,000 malaikat tu akan keluar dan mereka tak akan kembali lagi. Akan ada 70,000 pula masuk dan buat tawaf. Kemudian 70,000 ni keluar, ada 70,000 lagi malaikat yang lain masuk dan buat tawaf. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak dari segi bilangan. Para malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak dari segi bilangan. Subhanallahil azim. Jadi ketika itu apabila Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada umatmu untuk memperbanyakkan tanaman syurga. Nabi Ibrahim suruh Nabi Muhammad pesan dekat kita untuk memperbanyakkan tanaman syurga. Nabi Muhammad tanya kepada Nabi Ibrahim, apakah itu tanaman syurga? Nabi Ibrahim kata, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini dipanggil sebagai hauqalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Siapa yang baca hauqalah satu kali,
ditanamkan baginya tanaman daripada syurga. Jadi Nabi Ibrahim suruh Nabi Muhammad sampaikan kepada kita untuk memperbanyakkan tanaman syurga dengan kita memperbanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya tiada daya bagi hamba untuk melakukan taat melainkan dengan bantuan Allah, tiada daya bagi hamba untuk meninggalkan maksiat melainkan dengan penjagaan daripada Allah. La haula wala quwwata illa billah maksudnya adalah tiada daya bagi hamba untuk meninggalkan yang haram melainkan dengan penjagaan daripada Allah, dan tiada daya bagi hamba untuk melakukan taat melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hauqalah ini tuan-tuan puan-puan, para penonton semua, sangat bagus untuk diamalkan. Dalam satu hadis Nabi SAW kata, la haula wala quwwata illa billah adalah ubat bagi 90 penyakit. Penyakit yang paling kurang adalah kesedihan. Dalam satu riwayat yang lain Nabi kata la haula wala quwwata illa billah adalah ubat bagi 99 penyakit. Yang paling kurang adalah kesedihan. Jadi siapa yang ada penyakit, macam-macam penyakit, banyakkan baca la haula wala quwwata illa billah. Pahala pun dapat, ganjaran pahala di akhirat pun dapat, ubat bagi penyakit pun dapat, insya-Allah. Masa sangat suntuk, subhanallah. Kalau kita nak cerita banyak lagi, nak cerita detail lagi, kita perlukan masa lebih banyak lah puan-puan Dariah, insya-Allah. Tapi sebab masa singkat, saya ringkaskan lagi, insya-Allah. Antara perkara yang Nabi Muhammad SAW telah lihat pada malam tersebut lagi, Rasulullah SAW telah melihat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Apakah itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah satu pohon yang sangat cantik. Sidratul Muntaha adalah satu pokok, satu pohon yang sangat cantik. Ia bermula di langit ke-6. Ia bermula di langit ke-6 sampai ke langit ke-7 dan atas lagi. Ini Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah. Daun-daun di pohon Sidratul Muntaha ini besar seperti telinga gajah. Dan buah-buahnya besar seperti tempayan-tempayan yang besar. Dan atas Sidratul Muntaha itu ada rama-rama daripada emas. Ini antara keajaiban-keajaiban yang Rasulullah telah lihat di alam yang atas sana, alam ulwi. Dan di sana, di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam rupa parasnya yang asal. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW telah melihat Jibril dalam rupa parasnya yang asal kali kedua. Kali pertama Nabi Muhammad SAW melihat Jibril adalah ketika di Mekah. Ketika di Mekah di Bukit Ajiyad. Siapa biasa pergi Mekah? Subhanallah. Kita rindu sangat nak pergi Mekah kan. Tapi dah PKP ni, border tutup, tak dapat kita pergi. Kali pertama Rasulullah tengok Jibril AS dalam rupa parasnya yang asal di Bukit Ajiyad di Mekah. Selalunya Jibril datang jumpa Nabi Muhammad bukan dalam rupa yang asal. Kali pertama Rasulullah tengok Jibril dalam rupa paras yang asal adalah di Sidratul Muntaha, di Bukit Ajiyad. Kali pertama Rasulullah tengok Jibril dalam rupa parasnya yang asal di Bukit Ajiyad di Mekah. Jibril alaihi salam ada 600 sayap. Ada 600 sayap bagi Jibril alaihi salam. Waktu kali pertama Nabi Muhammad SAW tengok Jibril di Bukit Ajiyad Mekah, Jibril waktu itu hanya buka 2 sayap saja daripada 600 sayap. Dia hanya buka 2 sayap daripada 600 sayapnya. Bila Rasulullah tengok Jibril dalam rupa parasnya yang asal kali pertama tu, Rasulullah pengsan. Kali kedua Nabi Muhammad SAW melihat Jibril alaihi salam dalam rupa paras yang asal dalam peristiwa Mi'raj di Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Apabila Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam rupa parasnya yang asal kali kedua dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah tidak pengsan kerana telah digandakan kekuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pengsan. Waktu itu Jibril alaihi salam berasa sangat gembira. Dan Jibril mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga jarak yang ada antara Nabi Muhammad dengan Jibril alaihi salam adalah jarak 2 busur atau kurang daripada itu. Ini maksud firman Allah Ta'ala, fakana qaba qausaini aw adna. Busur panah tu kan.
Jibril mendekati Nabi Muhammad SAW sehingga jarak antara baginda dan Jibril alaihissalam adalah jarak 2 busur atau kurang daripada itu. Jadi yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, yang jadi dekat dengan Nabi Muhammad tu adalah Jibril alaihissalam. Bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi dekat dengan Jibril itu adalah yang jadi dekat dengan Nabi Muhammad itu adalah Jibril. Bukannya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifatkan dengan arah. Allah tidak disifatkan dengan bertempat. Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bukan di satu tempat dan bukan di mana-mana tempat. Tentang firman Allah Ta'ala ini, tentang firman Allah Ta'ala, ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, bagi tahu. Aisyah kata, saya adalah orang yang pertama tanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang maksud ayat tu tadi. Nabi SAW kata, yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah Jibril alaihissalam. Maka ini tuan-tuan perempuan, para penonton semua, secara ringkas tentang kisah hijrah, tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi SAW yang telah berlaku pada bulan Rajab, dan ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya kepada Barisan Pentadbir Puan Badariah dan pihak pengurusan, begitu juga kepada unit pendidikan Islam dan bahasa Arab yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program ini. Walaupun tak dapat kita buat secara fizikal, kita buat secara online. Dan alhamdulillah ramai bersama-sama dengan kita pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dari kalangan orang yang benar-benar mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Nabil Ashraf di atas perkongsian ilmu yang begitu padat sebentar tadi. Tapi atas kekangan masa, mungkin banyak perkara lagi yang Ustaz nak sampaikan kepada kita. Tapi atas kekangan masa yang begitu singkat, dapatlah Ustaz sampaikan apa yang dirasakan penting untuk kita ambil sebagai pengajaran dan juga dapat menusuk ke dalam hati kita. Saya rasa banyak yang diberikan oleh Ustaz tadi sampai kepada hati kita insya-Allah. Bagi kisah dan pengajaran yang begitu banyak, di antaranya ialah kisah perjalanan agung Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan Nabi Muhammad SAW ke langit untuk diperlihatkan kepada baginda akan keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan sesuatu, termasuklah langit, bumi, syurga, neraka, Quraisy dan Arash, yang begitu besar dan hebat. Begitu juga dengan kisah-kisah yang menjadi teladan kepada kita semua sepanjang perjalanan Rasulullah SAW. Di antaranya ialah kisah Masyitah. Kisah Masyitah yang sanggup mengorbankan nyawanya dan juga anak-anaknya demi mempertahankan akidah, demi mempertahankan akidah daripada ancaman Fir'aun yang telah membunuh dia dan anak-anaknya. Jadi ini ialah satu motivasi lah untuk kita sama-sama kita menghayati peristiwa Isra wal Mi'raj dan seterusnya menjadikan kita lebih kuat pegangan Islam dan juga keimanan di dalam diri kita insya-Allah. Semoga ianya membuka mata hati kita untuk terus kita beriltizam dengan iltizam yang kuat untuk sama-sama kita menjaga akidah dan juga keimanan kita insya-Allah. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita terus amalkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi barakallahu fiik wa akramallah kepada Ustaz Muhammad Nabil Ashraf kerana sudi mencurahkan ilmu kepada kita pada malam ini. Jadi sebelum itu di akhir program ini kita ada meletakkan pautan Google Form yang perlu diisi untuk penyertaan murid-murid Sekolah Kebahasaan Batu Unjur di ruangan chat dan komen di bawah.
Di situ kita akan letakkan Google Form, pautan Google Form untuk diisi ya. Dan sijil penyertaan itu akan diberikan menerusi email kepada ibu bapa. Diharapkan ibu bapa dapat membantu anak-anak untuk mengisi Google Form yang telah disediakan di bawah, insya-Allah. Jadi sekali lagi diucapkan tahniah kepada Panitia Pendidikan Islam dan juga Bahasa Arab Sekolah Kebahasaan Batu Unjur, dan juga terima kasih di atas kerjasama yang begitu baik daripada pentadbir sekolah, terutamanya Puan Guru Besar, Puan Badariah binti Mahfuz, di atas kerjasama yang begitu baiklah untuk kita melaksanakan majlis kita pada malam ini. Jadi saya rasa itu sajalah untuk kita pada malam ini. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Saya mewakili Ahli Jawatan Kuasa Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Kebahasaan Batu Unjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas tontonan semua bagi kuliah perdana Isra' wal Mi'raj tahun 2021. Dan kami memohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan sepanjang program dijalankan pada malam ini. Saya dengan ini mengakhiri majlis kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.